Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kelas 5 unggul. So hari ini ialah 27 April 2021 hari Selasa. Jadi pagi ini kita ada matematik 1 jam. Tetapi cikgu tidak buat Google Meet secara online kepada anda. Cikgu akan buat rakaman video, kemudian anda lengkapkan tugasan dan hantar tugasan pada akhir nanti ke dalam grup WhatsApp kita. Tetapi esok Rabu kita akan ada Google Meet. Jadi cikgu ulang balik apa yang telah kita belajar minggu lepas. Untuk minggu lepas kita telah belajar premium untuk insurans motor, bagaimana nak kira insurans motor. Dan di dalam insurans motor ini kita kena rujuk kepada jadual berapa kapasiti enjin. Dan di sini juga ada bezakan Semenanjung ataupun Sabah Sarawak, kecuali nanti soalan dia tidak ada bezakan, so dia akan bagi satu jadual. Dan daripada jadual itu kita boleh nampak polisi komprehensif dan juga harga untuk polisi pihak ketiga. Tapi kenapa dia tidak bagi kadar untuk untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian? Kerana untuk mencari polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian kita guna rumus inilah, iaitu 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Dan juga anda juga kena tahu bagaimana cari NCD iaitu diskaun tambah tuntutan. Sebab bahagian ini akan diuji dalam peperiksaan yang akan datang ini so tolong ambil perhatian. Dan contoh 10 kita sudah bincang, contoh 11 sudah. Ini baca balik tak susah pengiraan asalkan you ikut langkah itu. Kalau awak just ingatlah untuk komprehensif punya polisi 5 langkah, polisi pihak ketiga kebakaran kecurian 3 langkah, polisi pihak ketiga 3 langkah. Lepas itu kita juga telah belajar tidak tiba, iaitu sebahagian kerugian yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi, iaitu rumus dia bayaran pampasan sama dengan jumlah kerugian tolak dengan tidak tiba. Okey, ini awak tolong ingatlah. Okey, jadi kalau dia punya tuntutan kurang daripada tidak tiba, tak perlu tuntutlah, maksudnya memang tidak dapat apa-apa tuntutan. Tapi kalau tuntutan kita lebih daripada tidak tiba, rumus dia ialah pampasan ialah tuntutan kita tolak dengan tidak tiba. Maksud tidak tiba di sini, sebelum kita buat tuntutan tersebut, kalau kita layak, kita mesti bayar itu dulu. Contohnya RM400 di sini. Maksudnya sebelum kita tuntut 1.800, daripada 1.800 yang kita tuntut itu memang kita kena bayar 400 sendirilah. Maksudnya 400 ini kena tanggung oleh kita sendiri, iaitu pemegang polisi bukan 100% ditanggung oleh syarikat insurans. Alright, kemudian ini sudah, so awak boleh baca balik. Dan pada hari Jumaat yang lepas, masa kita buat tu tidak ramai pelajar yang ikut. Saya pun tidak tahu macam mana, sebab ramai akan ketinggalan kalau macam ini, sebab dia tidak ikut kelas Google, sama ada Google Meet kita ataupun rakaman video pun dia tak ikut. Core insurance dalam insurans harta. Jadi sama juga core insurance ialah perkongsian bersama kerugian. Dia definisi dia lebih kurang sama dengan tidak tiba lah. Kita kongsi kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Itu core insurance. Tapi core insurance ini dalam insurans harta lah. Kemudian nanti kita akan tengok adalah insurans perubatan pun ada lah. Harta maksud di sini rumah dan sebagainya. Okey, so dia biasanya ikut peratusan lah. Nanti kita akan tengok 90/10. 90/10 maksudnya 90% tanggung oleh syarikat insurans, 10% ditanggung oleh pemegang polisi. Kalau dia 90/10 itu maksudnya dia tidak tengok berapa amount, berapa jumlah dia. Kalau 1 juta, maksudnya 900,000 tanggung oleh syarikat insurans, 100,000 ditanggung oleh kita sendiri. Itu maksud dia. Dan kita ada satu rumus dalam insurans harta, jumlah insurans yang harus dibeli.
Selalu kita tidak ikut ini ya, kita beli lebih kecil, kita beli yang lebih murah. Tapi nanti apabila buat tuntutan, bising pula kenapa hanya tuntut sedikit. Sebab kita tidak beli ikut jumlah insurans yang harus dibeli ya. Yang harus dibeli ialah kita kena guna peratusan core insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. Nilai boleh insurans harta. Nilai boleh insurans ini kena perlu ada penilaian daripada pihak yang berkuasa lah. Contohnya rumah kita ini berapa nilai dia. Bukan kita kata berapa nilai ya. Dia mesti ada penilai-penilai daripada pihak berkuasa yang ditetapkan. Contohnya land survey lah. Jabatan dana. Mereka akan tengok rumah ini nilai sekarang berapa. 500,000 ke 480,000 dan sebagainya. Itu nilai yang boleh diinsurankan. Kalau kita punya rumah hanya bernilai 400,000, kita nak membeli insurans 1 juta pun tak boleh, sebab dia tidak boleh lebih daripada nilai yang boleh yang boleh insurankan, nilai boleh insurans. Okey, so apabila di sini ada 3 situasi ya, apabila nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Kalau nilai yang diinsurankan itu kita sama dengan yang kita beli, maksudnya pampasan itu adalah terus jumlah kerugian tolak tidak tiba. Jumlah kerugian tolak tidak tiba. Kemudian yang jenis kedua, apabila nilai yang diinsurankan itu kurang daripada yang harus dibeli. Sepatutnya kita beli tapi kita kurang. Bayaran pampasan kena guna rumus yang kedua ini. Rumus dia lebih panjang lah. Nilai yang diinsurankan kita itu bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan jumlah kerugian. Lepas darab, kemudian kita tolak tidak tiba. Dan yang jenis ketiga ialah mengalami kerugian menyeluruh, iaitu bayaran pampasan sama dengan nilai yang diinsurankan tolak dengan tidak tiba. Jenis ini ialah dia lebih kurang sama dengan yang pertama, tapi yang bezanya pertama itu kita kena tengok berapa jumlah kerugian. Jumlah kerugian. Tapi ini memang tengok nilai yang kita insurankan. Kalau kita insurankan 200,000, itulah 200,000 kita dapat, kemudian tolak tidak tiba lah. Kerugian menyeluruh maksudnya tidak boleh guna lagi lah bahan itu. Contohnya rumah kalau terbakar, tidak boleh guna lagi ya, memang hangus semua. Itu maksudnya kerugian menyeluruh. Kalau kereta total loss ataupun kerugian menyeluruh maksudnya kemalangan teruk ke, ataupun kereta itu terjunang ke dalam gaung ke, apabila kita keluarkan kenderaan itu pun tidak dapat guna lagi walaupun kita paiki. Kalau paiki harga dia lebih mahal daripada beli baru. Itu masuk kerugian menyeluruh. Okey. Itulah kalau dalam insurans kesihatan biasanya core insurance 90/10 itu bermaksud 90% daripada jumlah kos rawatan ditanggung oleh syarikat insurans, manakala 10% ditanggung oleh pemegang polisi mengikut persetujuan. Okey, ini hari itu kita sudah bincang iaitu ini Encik Indrawan, dia nak beli insurans kebakaran untuk rumah. Nilai yang boleh insurans untuk rumah ialah 350,000. Maksudnya paling besar, paling banyak Encik Indrawan boleh beli untuk insurans rumah itu ialah 350,000. Nak beli lebih pun tak boleh. Kemudian core insurans ialah 80%. Dia hanya boleh beli, maksudnya 20%. Itu ialah pemegang polisi. Maksudnya nanti 350,000 ringgit ini kena darab 80% lah. Itu insurans yang harus dibeli nanti ya. Kemudian tidak tipe 2,000. Maksudnya kalau kita nak nak buat tuntutan pampasan, nak buat pampasan atau tuntutan memang kena tolak 2,000, tidak tipe. Maksudnya kita kena tanggung 2,000 ini sendiri. Okey. So jumlah insurans yang harus dibeli ya. Inilah tadi 80% saja daripada nilai yang boleh insurans. So 80/100 darab dengan 350,000. 350,000 ialah nilai yang boleh insurans. So maksudnya jumlah insurans yang harus Encik Indrawan beli ialah 280,000. Okey. Kemudian B ya. Dia kata rumah dia telah mengalami kebakaran dan kerugian sebanyak 25,000. Okey, berapa pampasan dia? Jika
Yang pertama dia apa dia ini jika dia hanya menginsurankan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli, dia memang harus dibeli, maksudnya dia memang beli 280,000. So bayaran pampasan ini guna jenis rumus yang pertama lah, sebab dia memang ikut yang apa yang sepatutnya belilah. So jumlah kerugian tolak tidak tipu 25,000, jumlah kerugian tolak tidak tipu 2,000. Maksudnya 2,000 ini kena bayar sendiri oleh pemegang polisi ataupun oleh Encik Indrawan sendirilah. Jadi dia boleh dapat pembahasan 23,000 daripada kebakaran rumah dia itu. B1. Kemudian yang B2 dengan jumlah 150,000. Maksudnya sepatutnya tadi dia beli 280,000 harus dibeli, tapi dia hanya beli 150,000. So berapa penalti, dia kata penalti. Okey, jadi kita guna rumus yang kedua ini, guna rumus yang kedua ini. Ini so nilai yang dia beli 150,000 daripada yang harus dibeli 280,000, darab dengan kerugian 25,000. Lepas itu kena tolak tidak tipe 2,000. So bayaran pampasan dia baru 11,392,000. 11,392 ringgit 86 sen. Jadi berapa penalti? Masuk penalti di sini ialah berapa orang kata kekurangan yang dia rugi di sinilah, sebab sepatutnya dia boleh dapat 25,000 tolak 2,023,000 kan. Tapi di sini dia hanya boleh dapat pembahasan 11,000. So kita kena guna kerugian tolak pembahasan. Kerugian tolak pembahasan itu ialah penalti co-insurance. Rumus ini ingat So lepas 25,000 tolak 11,392 ringgit 86 sen, kita boleh dapat 11,607 ringgit 14 sen. Okey. So kemudian C, Encik Indrawan telah mengalami kerugian menyeluruh. Kalau menyeluruh guna rumus yang ketiga. Dia 200,000, dia menyeluruh 200,000. Memang semua boleh claim sebab dia punya jumlah insurans yang harus dibeli ialah 280,000, dia sudah melebihi. Tidak melebihi, so dia boleh tuntut semualah. 200,000 itu tolak tidak tipe 2,000, dia boleh mendapat bayaran pembahasan 198,000 lah. Maksud di sini mengalami kerugian menyeluruh, rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga ini. Ini rumus yang ketiga, hijau ini. Maksudnya rumah dia memang sudah hangus keseluruhan dia lah, tidak boleh pakai lagi. Dia kena bina baru ataupun beli baru lah dengan duit pampasang ini 198,000. Okey, kita tengok contoh yang ke-14. Hari ini kita ada 2 waktu. Okey, ini sudah kita bincang sebelum ini so saya hanya ulang balik. Sebab masa itu contoh 13 kita macam tergesa-gesa juga kerana masa. Contoh 14, Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan tidak tipe sebanyak RM500. Masuk RM500 ialah nanti tak kisah apa-apa pembahasan kita kena tolak RM500. Maksudnya kita memang kena bayar RM500 sendiri Dan fasa penyertaan peratusan core insurance ini hanya perubatan, biasanya ada core insurance 75-25, maksudnya 75% ditanggung oleh syarikat insurans, 25% ditanggung oleh pemegang polisi Jadi hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah 20,600. So kalau kita kena tolak dulu tidak tipe 20,600. Ini ialah kos perubatan dia, tolak dengan tidak tipe dia bayar sendiri 500. So sepatutnya kos perubatan ialah 20,100. So kos yang ditanggung oleh syarikat insurans 75%, dan kos yang ditanggung oleh Puan Chen sendiri 25%. Sebab tadi ini core insurance 75-25 kan. So ini guna balik rumus rumus atas mana atas tadi pembahasan sudah ini bukan muka surat sekejap okey
20.000. Inilah yang pertama ini jumlah kerugian tolak tidak tipu yang pertama itu. Okey. Okey, jadi 75% ini ditanggung oleh syarikat insurans, 75% darab dengan 20.100 iaitu kos perubatan selepas tidak tipu. Maksudnya syarikat insurans kena bayar dia RM15,075. Padahal kos yang ditanggung oleh Buan Chen 25% daripada 20.100. Okey. Tapi kenapa sini tambah 500? Maksud tambah 500 ialah dia memang kena bayar tidak tiba sendiri tadi kan. So kena jumlahkan 500 jugalah. So dia kena sebenarnya dia adalah bayar RM5.525. Selain daripada 25% dia tanggung sendiri, dia kena bayar tidak tiba 500 lagi kan. So kos yang ditanggung oleh Puan Cheng keseluruhan dia kena tambah tidak tiba 500. Okey. So tengok balik ni contoh 14, nanti ambil gambar contoh 14 dan 15 dua contoh sahaja. Awak ambil dan hantar kepada saya. Okey, lepas itu ialah contoh 15. Rumah Encik Ling mempunyai insurans kebakaran dengan tidak tipu sebanyak RM4,000. Tidak tipu, dia kena bayar sendiri RM4,000. Syarikat insurans telah menetapkan core insurans 75%. Maksudnya 25% pemegang polisi sendiri ataupun Encik Ling kena tanggung. Syarikat insurans hanya tanggung 75%. Bagi polisi kebakaran tersebut dan nilai poleh insurans rumah itu ialah RM400,000. Yang poleh dia insurans RM400,000. Maksudnya dia boleh beli sampai RM400,000 tapi kena tengoklah adakah dia beli semua. Encik Lee mengalami kerugian sebanyak RM48,000 akibat kebakaran di rumahnya. Bukan menyeluruh, dia hanya rugi RM480,000. Mungkin hanya terbakar sebahagian, contohnya mungkin bilik kitchen, dapur dia terbakar, contoh. So kerugian RM48,000. Siapa kata RM48,000 ini? Ini mesti adalah syarikat insurans yang pergi menilai lah berapa kerugian itu. Hitung bayaran papasan jika dia telah menginsurans rumahnya. Insurans rumah mengikut jumlah insurans yang harus dibeli. Yang harus dibeli dia ialah berapa tadi ya? 75% kan? Bayaran pampasan harus dibeli. Kalau harus dibeli, maksudnya dia memang beli jumlah yang sepatutnya lah. Jadi dia kerugian RM48,000 kan, tolak tidak tipu RM4,000. So maksudnya pampasan dia boleh dapat RM44,000. 48 ialah kerugian dia, tolak dengan tidak tipu, so dia boleh dapat RM44,000. Okey, B, kalau dia hanya membeli insurans dia, okey, kalau dia hanya menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM200,000. Kemudian hitung penalti core insurans. Ini sama dengan contoh atas tadi ya. So dia hanya insurans RM200,000. So kita guna rumus yang kedua lah. Rumus yang kedua. So jumlah insurans yang harus dibeli ya ialah 75% kan. So 75/100 ataupun guna 0.75 pun boleh antara dengan RM400,000. Maksudnya yang dia beli, yang sepatutnya dia beli ialah RM300,000. RM300,000. Okey, so 300, tapi dia hanya beli RM200,000. So RM200,000 bahagi RM300,000. Kemudian taraf dengan kerugian RM48,000. Nah, ini kena tolak tidak tipu RM4,000 juga. So ini guna rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Dan dia boleh mendapat pampasan RM28,000. RM28,000. Okey, penalti core insurance dia sepatutnya kerugian RM48,000 kan, tapi dia hanya dapat pampasan ataupun pampasan RM28,000. Jadi dia hanya dapat RM16,000. Mengapa di sini RM32,000? Kerana RM28,000 ini kena tambah RM4,000 punya tidak tipu. Tidak tipu. So jumlah RM32,000. So penalti dia RM16,000. RM16,000. Okey boleh Okey. So itu saja untuk pagi ini. Jadi esok kita akan habiskan tidak banyak lagi ya. Sebenarnya sikit lagi ya. Contoh 16, 17 saja. So itu untuk esok. So untuk pagi ini awak ambil gambar nanti ya. Terus lepas you siap salin, ambil gambar untuk contoh 14 dan contoh 15.
Contoh 14 dan contoh 15. Nah, esok kita akan habiskan, lepas habis kita akan terus pergi part 4. Kita sudah banyak ketinggalan. Okay, so itu saja untuk pagi ini. Kita berhenti di sini ya. So, tolong buat ulang gaji ya dan tengok baca balik apa yang telah kita bincang. Sekian, terima kasih.